Tapi ada satu perkara yang sangat penting yang perlu untuk kita rebut di dalam bulan ini, iaitu untuk mendapatkan hamba-hamba Allah yang diberikan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada tengah hari ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan afiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita diberikan peluang untuk dapat kita bersama-sama menunaikan ibadah salat fardu zuhur secara berjemaah, dan seterusnya kita diberikan peluang untuk dapat kita meraih i'tikaf seketika di dalam pengajian kuliah zuhur kita pada tengah hari ini. Di samping kita diberikan lagi peluang untuk dapat berada dalam pengajian ilmu. Moga-moga kebaikan di atas kebaikan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ia salah satu daripada asbab untuk kita mendapatkan keampunan daripada Allah, serta kita beroleh hidayah dan inayah daripadanya. Di samping ia menjadi salah satu daripada amalan yang membawakan kita ke syurga Allah dengan rahmatnya, dan di samping untuk kita mendapatkan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, sekarang ni kita sudah pun melangkah dalam perjalanan menuju ke fasa pengakhiran Ramadan. Tetapi perjuangan kita dalam Ramadan ini bukanlah pada bulan ini sahaja, tapi perjuangan ini akan diteruskan sehinggalah kepada penghujung akhir hayat kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah kamu akan Tuhanmu, beribadah kepadanya sehinggalah datang kepada kamu kematian. Jadi pencen kita ni apabila ajal menjemput kita. Bukanlah pencen kita ni bila berakhir Ramadan, pencenlah kita sebagai hamba Allah yang beribadah kepadanya. Namun di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, ada satu perkara yang sangat penting yang menjadi salah satu impian dan cita-cita orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang beriman, yang mana impian ini sukar untuk kita mendapatkannya di bulan-bulan yang lain. Kalau kita sebut tentang keampunan Allah Ta'ala kita boleh dapatkan di bulan ini dan di bulan yang lain. Cuma bedanya bulan ini lebih luas keampunan Allah. Demikian juga rahmatnya. Tapi ada satu perkara yang sangat penting yang perlu untuk kita rebut di dalam bulan ini, iaitu untuk mendapatkan hamba-hamba Allah yang diberikan perlepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu perkara yang sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Kenapa tuan-tuan? Disebabkan kerana cita-cita seseorang
mukmin itu untuk masuk ke syurga Allah tidak akan dapat tercapai sekiranya api neraka Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya. Sebab kita semua maklum perjalanan nak masuk ke syurga ni dia tak ada banyak jalan. Dia hanya memiliki satu jalan sahaja. Dia tidak ada jalan pilihan ataupun jalan alternatif. Tidak ada. Melainkan satu jalan saja melalui titian sirat yang menyampaikan seseorang itu ke syurga Allah Azza wa Jal. Namun kita perlu ingat bahawasanya titian sirat itu disebut sebagai jisru jahannam, iaitu titian neraka jahannam. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala menyebutkan tidak ada sesiapa pun yang dikecualikan tidak melewati titian itu hatta para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Kerana itu Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quran, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dalam surah Maryam Allah Ta'ala sebut tidak ada di antara kamu melainkan wajib untuk melewatinya kerana ia merupakan satu ketetapan daripada Tuhan kamu. Cuma bezanya cara manusia itu melewatinya itu berbeza-beza mengikut kepada iman dan taqwa dan amal saleh. Baik. Maka sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam hadis Nabi SAW, baginda menyebutkan satu pengkhabaran berita gembira ini. Antaranya di dalam bulan ini, bulan Allah menutup ketujuh-tujuh pintu neraka. Di mana bulan-bulan yang lain, pintu neraka tak pernah ditutup. Sentiasa terbuka. Baik dia bulan haram ke, baik dia bulan haji ke, baik dia bulan apa pun, dia sentiasa terbuka. Melainkan dia hanya tertutup selama tempoh sebulan dalam bulan Ramadan. Kenapa? Dalam bahasa mudah, pada waktu bulan Ramadan ini Allah sedang membuat penyaringan. Macam kalau tuan-tuan nak saring balik dokumen-dokumen yang ada dalam komputer atau yang ada dalam handphone tuan-tuan, mana gambar-gambar, file-file yang tak perlu tuan-tuan nak delete, tuan-tuan delete lah. Buat apa nak simpan memenuhkan kita punya laptop ataupun telefon bimbit kerana dia membebankan. Maka demikian juga di dalam sebulan Ramadan ini Allah nak buat penyaringan. Menyaring apa? Menyaring senarai nama-nama ahli neraka, siapa yang perlu dimasukkan, siapa yang perlu dibuang. Dalam bahasa mudah, mengemaskinikan fail yang berkaitan dengan ahli neraka. Dan kita semua maklum bahawasanya setiap manusia yang dilahirkan ini, di Lauhul Mahfuz pada pengetahuan Allah, Allah telah pun tulis sama ada dia ahli neraka ataupun dia ahli syurga. Sebab itu bila Nabi SAW kata kat para sahabat, setiap kamu ni dah ditulis ahli neraka dan ditulis ahli syurga. Jadi sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau begitu kita tak perlu beramal. Nabi SAW kata tidak. Sahabat kata, afala nattakilu ala kitabina, kenapa kita tak tawakal saja dengan apa yang Allah dah tulis di Lauhul Mahfuz? Nabi kata tak. Kamu kena usaha. Kerana kamu tak tahu apa yang Allah tulis. I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Buatlah amalan, nescaya kamu akan ditunjukkan jalan untuk kamu mengetahui apa yang Allah tulis bagi kamu. Sebab tu orang yang beriman ni tuan-tuan, kita rasa tak senang dan tak lena dan tak boleh hidup dalam keadaan selesa selagi mana kita tak dapat tahu apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang diberikan pembebasan api neraka. Kerana kalau tuan-tuan baca dalam hadis Nabi SAW, banyak dalam riwayat-riwayat menyebutkan setiap di antara hamba Allah illa kana lahu maq'adatan. Setiap kita ni melainkan ada dua tempat tinggal yang Allah dah booking. Dah buat reservation. Satu, maq'aduhu fil jannah wa maq'aduhu fil nar. Satu tempat tinggal dalam syurga, satu tempat tinggal dalam neraka.
Saya, tuan-tuan semua, dah ada satu nama dalam syurga, satu nama dalam neraka. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis, kalau orang-orang yang saleh, bila dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, bila dia boleh jawab semua soalan, apa Allah Ta'ala buat? Allah singkapkan tempatnya yang dahulu ada dalam neraka. Allah kata, ini tempat kamu dalam neraka dulu. Dia pun tengok, dia takut. Kemudian Allah hilangkan tempat itu, Allah gantikannya dengan orang lain. Lalu disingkapkan tempat tinggalnya dalam syurga, dan itulah tempat yang akan dia masuk di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. So maknanya dalam bahasa mudah, kita ada dua akaun. Satu akaun syurga, satu akaun neraka. Sekarang ni kita tak tahu mana satu akaun yang lebih aktif, pendapatannya lebih masuk, antara dua akaun yang kita milik yang merupakan pemilik yang sama. Maka sebab itu kita kena pastikan bulan Ramadan ni kita kena tutup akaun tu, supaya kita mendapat salah seorang di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada api neraka Allah Azza wa Jal. Maka disebabkan kerana itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, inna lillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailatin wa yaumin. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu ada di kalangan hambanya yang Allah akan merdekakan dia daripada api neraka pada setiap siang Ramadan dan pada setiap malam Ramadan. Maknanya kalau Ramadan 30 hari, kita ada peluang sebanyak 60 kali untuk terpilih dalam senarai mereka yang diberikan pelepasan neraka. Satu di sebelah pagi ataupun siang, satu lagi di sebelah malam. Dalam setengah riwayat disebutkan wadzalika inda kulli fatrin. Kalau waktu siang tu Allah pilih masa bila? Masa waktu berbuka. Start daripada lepas subuh tuan-tuan puasa sampailah waktu berbuka, azan saja maghrib, bukan sekadar amalan puasa kita diangkat, tetapi senarai nama ibadah puasa hamba Allah yang melayakkan dia diberikan pelepasan neraka kerana puasa itu akan juga naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pada setiap malam, start daripada maghrib tuan-tuan buat ibadah sampailah menjelang saja azan subuh, naik lagi satu nama, rekod-rekod senarai nama mereka yang layak lagi diberikan pelepasan api neraka. Dan ini berlaku di sepanjang Ramadan. Oleh kerana itu, ada beberapa amalan yang disyorkan untuk kita usahakan di dalam bulan ini, demikian juga di bulan-bulan yang mendatang selepas daripada Ramadan ini, supaya kita termasuk di kalangan hamba Allah yang diberikan pembebasan neraka itu. Bila kita sebut mutaqa, merdeka daripada api neraka, apa maksud dia? Pertama, ulama menafsirkan maksudnya adalah Allah membuang namanya di Lauhul Mahfuz dalam senarai ahli neraka. Allah padamkan, Allah tukarkan nama dia. Pindah nama. Hak milik tu berpindah. Tukar nama lah, macam tukar nama geran. Yang kedua, ada yang menafsirkan utaqa itu, kalau dia balik dekat akhirat, dia sepatutnya masuk neraka, tapi amalan yang dia lakukan itu menjadi asbab dia tak dimasukkan ke dalam neraka. Sebab seseorang itu bila dia balik ke akhirat, kalau ditimbang amalannya oleh Allah, dihisap amalan dia oleh Allah, kalau kejahatan dia lebih berat pada kebaikan, dia kena masuk neraka. Kalau dia tak nak masuk neraka, sama ada Allah bagi keampunan pada dia, ataupun dia dapat syafaat Nabi SAW dan para ahli syufa'at, ataupun amalan dia boleh memberikan manfaat kepada dia, asbab daripada itu supaya dia tak masuk neraka. Salah satu daripada tiga ni. Dia tak ada jalan lain lah. Dia tak ada jalan nak minta tolong anak, jalan nak minta tolong pasangan, jalan nak minta, tak ada jalan lain kecuali jalan itu sahaja. Maka disebabkan kerana itu, yang pertama sekali tuan-tuan, jaga ibadah puasa yang hakiki.
Jadikan puasa kita ini adalah puasa yang bukan sekadar puasa nak bagi sah saja. Jangan. Jadikan puasa ini adalah puasa yang boleh menjadi penghijab kita daripada api neraka Allah. Yang boleh menjadi pemberi syafaat. Yang boleh menjadi pemberi hujah kita di hari akhirat yang akan bela kita supaya kita diberikan pelepasan daripada api neraka Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut ada dua penghujah pemberi syafaat yang paling kukuh di hari akhirat. Allah tak akan tolak kalau dia minta selain dia beri syafaat Nabi SAW. Nabi kata apa? As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Pertama, Quran. Kedua, puasa. Ini adalah pemberi syafaat yang paling ampuh, yang paling strong, paling authority, yang paling awal yang boleh Allah berikan peluang untuk dia meminta izin memberikan syafaat berbanding yang lain. Nak tunggu kawan kita beriman, lambat lagi, queue panjang. Yang ni authority terawal Allah Ta'ala akan bagi. Datang wajah as-saum, kata Nabi SAW, datang puasa kepada Tuhan. Inni mana'tuhu, aku menghalang dia daripada makan dan minum dan syahwatnya. Pada siang hari aku nak bagi syafaat padanya. Allah kata bagilah. Allah tak akan tolak. Allah kata bagilah. Tapi kita kena faham, puasa tu bukan sekadar puasa biasa. Puasa yang Nabi perintahkan kepada kita, seperti mana kata Imam Az-Zuhri, iaitu puasa yang menjaga 3 anggota utama. Sebab puasa ni banyak benda kita nak kena jagalah. Sebab tu Nabi kata pada hari kamu puasa, ya, puasalah pendengaran kamu, puasalah penglihatan kamu, ya. Demikian juga orang yang meninggalkan berkata dusta pada bulan Ramadan ketika dia berpuasa. Banyaklah hadis yang cerita tentang tu. Tapi diremuskan kepada 3. Pertama, orang yang berjaya menjaga lidahnya. Nak jaga puasa daripada tidak rosak, first kali step dia jaga perkataan, jaga lisan, jaga lidah, jaga pertuturan. Kerana inilah yang paling banyak memakan ibadah puasa kita seperti anak-anak yang memakan kayu. Sebab dalam hadis Nabi kata puasa ni adalah seperti junnah, baju perisai. Kajunnati ahadikum minan nar, yang akan menjadi perisai kamu di hari akhirat. Tapi kalau puasa dia itu rosak, berarti dia pakai satu baju perisai yang ada lubang di sana sini. Yang dia di lubang-lubang itulah yang akan menjadi tempat sambaran api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pakaian yang compang-camping. Bukan untuk membela, tapi membahayakan dan memudaratkan diri. Ya. Yang kedua, jagalah pandangan. Pendengaran pun kena jaga. Tapi ni yang paling penting. Sebab pendengaran ni berbanding dengan penglihatan, penglihatan lebih pantas daripada pendengaran. Dengar ni kalau tuan-tuan duduk jauh, saya tak dengar tuan-tuan cakap. Kecuali tuan-tuan pakai speaker lah. Tapi penglihatan daripada jarak jauh, saya boleh tengok. Ada pandangan lebih jauh dan lebih luas daripada pendengaran. Ya. Maka disebabkan kerana itu, yang kedua, peliharalah pandangan daripada perkara-perkara yang membawa kita kepada elemen-elemen yang merosakkan pahala ataupun yang mengurangkan pahala. Dan yang ketiga adalah menjaga hati. Kerana hati yang bermasalah, hati yang penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah, takabur, ujub, riya, ghurur, hasad, dendam dan sebagainya, ini juga tidak akan memberikan apa-apa nilai yang baik kepada orang yang berpuasa. Sebab puasa ni bukan sekadar nak mendekatkan diri kita pada Allah, tapi puasa juga nak membentuk nilai-nilai akhlak di dalam diri kita. Asas yang pertama, puasa nak membersihkan hati selain daripada nak membersihkan anggota-anggota zahir kita yang lain. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, antara yang dianjurkan oleh Nabi SAW iaitu adalah memelihara solat subuh dan asar, termasuk yang sunat daripadanya. Kerana dalam hadis yang lain, baginda SAW bersabda, la yalijan nar man hafaza ala salatai
qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan dijilat api neraka orang yang jaga dua salat. Satu salat subuh, satu lagi salat asar. Kenapa tuan-tuan? Sebab satunya, kalau kita tengok, lepas subuh dan lepas asar ni adalah waktu yang kita dilarang melakukan ibadah salat. Kerana ia adalah waktu persediaan untuk terbit matahari dan dia juga adalah waktu persediaan untuk terbenamnya matahari. Ketika nak terbenam pun tak boleh, sesudah asar pun tak boleh. Ketika nak menjelang terbit matahari tak boleh, selepas subuh pun tak boleh. Kerana dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Ibn Abi Mardawai, ia adalah waktu api neraka Allah dipanaskan. Allah memanaskan api nerakanya pada dua waktu itu. Kenapa? Kerana ia adalah waktu dalam hadis sebut keluarnya tanduk syaitan. Tulu qarna syaitan. Keluarnya tanduk syaitan. Apa maksud tu? Maksudnya semua penyembah berhala, orang-orang yang melakukan syirik, itulah waktu mereka menyembah Tuhan. Bukan menyembah Allah, menyembah Tuhan mereka. Maknanya permulaan mereka nak sembah Tuhan mereka bermula daripada sewaktu matahari hendak terbit dan juga sewaktu matahari hendak terbenam. Ini dua waktu orang mensyirikkan Allah sejak dulu sampai sekarang. So Allah Ta'ala larang kita buat ibadat di waktu mereka melakukan ritual itu, dan di waktu itu Allah memerintahkan api neraka memanaskan apinya kerana kemurkaan dan kemarahan api di atas perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu Nabi menyuruh kita menjaga dua solat ini. Pertama, jangan tinggalkan qabliyah subuh. Demikian juga solat subuh itu di awal waktu dan berjemaah. Yang keduanya adalah solat asar. 4 rakaat sebelum asar dan juga solat asar itu sendiri ditunaikan secara berjemaah. Kerana apa tuan-tuan? Sebab dua waktu itu juga adalah merupakan waktu manusia paling lalai. Tuan-tuan tengok lepas subuh, biasanya orang tidur. Orang kekenyangan, makan sahur, rasa mengantuk, bangun awal. Biasanya kita nak tidur lah masa tu. Ya? Ataupun masa orang masih lagi bermalas-malasan nak bangun. Ya? Sebab tu Islam ajar umat Islam ni kena rajin. Bangun sebelum subuh, itu tanda rajin. Sebelum subuh lagi dah bangun untuk ibadat, betul pergi kerja. Bukannya lepas subuh membuta. Itu bukan sifat orang yang rajin. Nombor 2, selepas asar. Kerana asar ni waktu orang lalai. Masa asar tu lah orang balik kerja, orang kepenatan, orang kelelahan, orang mula kira berapa keuntungan. Ada yang baru sibuk untuk berniaga. Sehingga kadang-kadang dilewatkan semayang, ada yang terlepas waktu semayang. Selain daripada dua waktu itu, adalah dua waktu amalan kita diangkat naik. Yang waktu malam diangkat waktu subuh, yang waktu siang diangkat menjelang selepas daripada asar, sebelum menjelangnya maghrib. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyuruh kita memperelokkan buku amalan kita dengan memperelokkan dua waktu ibadat tersebut. Dalam hadis yang ketiga disebutkan, Nabi SAW sebut, siapa yang salat selepas daripada subuh wa huwa thaniya ala rijlihi, dia masih lagi duduk di posisi tempat salatnya, qabla an yatakallam, dan dia tak bercakap dengan sesiapa pun lepas main subuh ni. Lepas Assalamualaikum, dia stay duduk lepas subuh sampai terbit matahari. Tapi sebelum nak terbit matahari tu, dia masih duduk di tempat duduknya, dia tak memperbetulkan kakinya, dia masih duduk di posisi kakinya, dan dia tak bercakap dengan siapa-siapa, tak balas WhatsApp ke, tak sembang orang sebelah ke. Lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Dia baca tu 10 kali selepas subuh.
Kemudian dia sambunglah lepas dah baca 10 kali tu, bolehlah dia nak betulkan kaki dia ke apa ke. Dia nak sambung dengan ibadah yang lain sampailah terbit matahari. Demikian juga selepas asar sampailah terbit matahari. Melainkan Nabi SAW kata apa kelebihannya? Dia diberikan pahala memerdekakan 10 orang hamba. Setengah riwayat kata dia diberikan pahala merdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Apa kelebihannya tuan-tuan? Apa kena mengena dengan pembebasan neraka? Ada kena mengena. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut, sesiapa yang memerdekakan seorang hamba yang beriman, Allah akan memerdekakan batang tubuhnya daripada api neraka. Tapi masalahnya tuan-tuan, zaman kita hamba dah tak ada. Hamba ni semua Islam datang, Islam dah merdekakan semua hamba. Dah tak ada hamba dah. Zaman sekarang ni semua orang merdeka, tak ada orang hamba. Kecuali hamba kepada nafsu, hamba kepada syaitan, hamba dunia tu adalah. Ni kita cerita hamba abdi ni tak ada. Ya? Tapi Islam tu agama yang dinamik. Dia hidup sepanjang zaman. Bukan Allah tak tahu hamba ni dah tak ada dah nanti. Tapi nak dapat pahala seperti merdekakan hamba tu masih ada. Macamlah orang nak buat umrah. Allah tahu bukan semua orang mampu buat umrah. Ada orang tak ada duit. Sebab itulah Allah syorkan, Nabi syorkan kita buat solat isyraq. Dapat pahala umrah. Sebab Allah tahu bukan semua mampu untuk buat umrah. Bukan semua ada duit. Begitulah juga haji. So Allah nak bagi sedekah, dapat pahala yang sama walaupun hakikatnya berbeza. Sebab tu tuan-tuan, kalau seorang hamba pun kita merdekakan boleh dilepaskan daripada api neraka, ini kan pula 4 orang hamba yang dimerdekakan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau disepakati oleh ulama manusia pertama yang Allah bebaskan daripada api neraka. Umat Nabi Muhammad yang pertama dibebaskan daripada api neraka adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan tahu sebab apa Sayyidina Abu Bakar dapat? Apakah Sayyidina Abu Bakar semayang banyak, puasa banyak, baca Quran banyak? Quran pun tak lengkap lagi masa tu. Quran pun tak habis turun lagi. Hafal pun tak habis lagi. Semayang 5 waktu belum difardukan. Puasa Ramadan belum difardukan. Lailatul Qadar pun belum turun ayat lagi masa tu. Ayat Lailatul Qadar pun tak turun lagi. Apa lagi? Zakat pun belum wajib. Tapi Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran ini sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah masa awal-awal dakwah Nabi di Mekah. Tuan-tuan tahu apa gelaran Sayyidina Abu Bakar? Yang kita selalu tahu As-Siddiq, As-Siddiq. Itu gelaran yang famous lah. Sebab peristiwa Isra' Mi'raj ni kan peristiwa yang agung. Jadi sebab tu gelaran tu lebih dikenali. Tapi kita tak tahu Sayyidina Abu Bakar ada satu gelaran yang sahabat lain tak dapat gelaran tu. Gelaran Al-Atiq. Gelaran Al-Atiq. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran tu? Sebab masa awal-awal dakwah, Nabi dakwah, banyak hamba-hamba ni masuk Islam. Yang kaya-raya ni tak nak masuk. Menentang Nabi. Hamba-hamba ni lah yang masuk Islam. Lepas tu mereka ni bila dapat tahu oleh Tuhan, seksa, azab. Apa kerja Abu Bakar masa tu? Masa tu semayang 5 waktu tak ada. Semua ibadat belum difardukan kat Mekah masa tu. Hanya semayang sunat saja lah. Nak buat pun boleh buat, tak nak buat pun tak apa. Sayyidina Abu Bakar buat satu amalan ni je tuan-tuan. Menyebabkan dia menjadi orang pertama dibebaskan daripada neraka Allah. Dia pergi beli hamba tu, dia merdekakan. Beli hamba ni, dia merdeka. Beli hamba ni, dia merdeka. Beli hamba ni, dia merdeka. Beratus hamba Abu Bakar merdekakan. Termasuklah Bilal yang paling masyhur. Sampailah Nabi datang jumpa Abu Bakar. Nabi kata, Anta awwalu man utiqa minan nar. Engkau orang pertama Allah merdeka daripada neraka. Setengah riwayat sebut anta atiqullahu minan nar. Engkau orang yang Allah merdekakan daripada api neraka, wahai Abu Bakar. Sejak hari itu Abu Bakar digelar Al-Atiq.
Tapi lepas peristiwa Isra' Mi'raj, gelaran yang lebih popular diberikan gelaran As-Siddiq. Tapi kita sekarang tuan-tuan tak bolehlah nak merdekakan orang. So peluang yang kita ada, itulah. Paling susah, paling senang pun duduk lepas subuh sampai terbit matahari, zikir. Duduk lepas asar, zikir, sampailah waktu berbuka. Kalau tuan-tuan rasa lepas asar susah, buatlah lepas subuh. Asar ni kan panjang sikit kan. Yang paling senang lepas subuh lah. Kan? Kita duduk pencet-pencet ni, sekarang kat masjid pun ada buat jadual berbuka. Kita tak lorat mana sangat. Dulu ialah kalau masjid tak ada jadual berbuka, kita kena keluar balik. Sekarang semua, almost semua masjid sudah dah ada. Kita nak kalut gimana lagi? Duduk dalam masjid pamai asar, tunggu ni, berbuka. Lepas tu kau nak balik sekejap, lepas maghrib, bolehlah balik, datang balik isyak. Ya? Tu kalau kita nak buat lah, nak dapatkan ganjaran tersebut. Yang ketiga, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu juga sehari 100 kali. Zikir yang sama. Satu boleh buat lepas subuh, lepas asar. Yang kedua, boleh buat bila-bila masa asalkan cukup 100 kali dalam sehari. Dan yang terakhir saya tutup tuan-tuan, baca dah satu doa ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim. Nabi SAW mengatakan siapa yang baca doa ini sehari 3 kali, lepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa jami'i khalqika wa ushidu man fis samawati wa man fil ard bi annaka antallah alladhi la ilaha illa anta wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Baik, tuan-tuan ikut saya sama boleh Allahumma inni asbahtu. Ini kalau pagi kalau petang amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa jami'i khalqika wa ushidu man fis samawati wa man fil ardi bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa ashhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Baik, apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berpagi-pagi atau berpetang-petang menyaksikan Engkau adalah Allah, menyaksikan seluruh para malaikat pemikul arash, menyaksikan para malaikatmu dan seluruh ciptaanmu dan semua yang berada di langit dan di bumi, mengatakan bahawasanya Engkaulah Allah, tiada Tuhan melainkan Dikau, dan menyaksikan bahawasanya Nabi Muhammad adalah hamba-Mu dan pesuruh-Mu. Itu maksud dia. Baca 3 kali. Sekali kita baca, dibebaskan 1/3 tubuh badan kita. Baca 3 kali seperti dimerdekakan seluruh tubuh badan. Baik, wallahu ta'ala alam. Moga-moga yang berikan manfaat dan Allah memilih kita di antara hamba-hamba yang mendapatkannya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.